Baik, terima kasih rakan pelapor kita Fikri Zaib. Ya, salam Ramadan juga diucapkan kepada anda. Dan kita kembali untuk berkongsi satu lagi informasi dan juga kisah inspirasi daripada seorang individu. Ada perkara yang mungkin kita boleh belajar daripada pengalaman beliau sendiri untuk dijadikan sebagai panduan dan juga motivasi kepada kita semua. Dan sudah pasti ianya berkaitan dengan motivasi seorang belia daripada seorang yang mempunyai impian yang besar. Sekarang ini sudah pun merealisasikan impian tersebut. Sebenarnya penonton, tetamu kita ni sepatutnya hadir di studio pada pagi ini. Namun malang tidak berbau. Beliau terlibat dengan dalam kemalangan. Alhamdulillah beliau tidak cedera dan juga apa. Dan sudah pastinya kita bersama dengan beliau secara dalam talian Google Meet. Ya, betul. Dan pada waktu ini sudah pun bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Muhammad Ashraf Maidin Khoti, belia contoh kita ni. Pertama sekali kita nak tanya dulu, macam mana keadaan kepada waktu ini? Itulah, Alhamdulillah. Sekarang ni, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, saya dengan isteri, Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Cuma itulah, kereta lah, teruk jugalah, kata kan. Ya. Apa pun harap dalam keadaan yang baik-baik saja di segi aspek emosi tu yang paling penting ya. Okey. Sekarang ni Ashraf sekarang ni berada kat mana Ashraf? Di rumah ke? Di belakang tu macam ada padang pasir je. Padang pasir. Itulah, saya berada di Balai Polis. Allah. Untuk buat report sebenarnya. Okey. Apa pun terima kasih banyak-banyak ya atas masa yang diberikan, komitmen diberikan dan apa pun kisah inspirasi daripada sekeping roti yang nak kongsikan pada pagi ini. Apa cerita yang boleh kita bawakan kepada para penonton kita? Bagaimana permulaan pada segala-galanya yang ada sekarang ini? Pertama kali Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya dengan isteri dan semua sihat, Alhamdulillah. Saya nak bercerita, rasa ada benda yang nak dibanggakan sebenarnya. Cuma mungkin boleh jadi inspirasi tu disebabkan orang kata komitmen ataupun effort kita lah. Effort saya yang kata travel daripada Kelantan ke Kuala Lumpur ni tanpa apa-apa pada asalnya. Tahun 2014 lah. 2014 tu kita memang saya datang sendiri, saya daripada Kelantan datang ke Kuala Lumpur naik bas, menumpang rumah kawan-kawan dekat Kuala Lumpur. Menumpang kawan, memang tak ada apa-apa, berbekalkan ada RM100 kan. So dengan hidup makan roti, itulah antaranya cerita. Lepas tu kita punya effort tu dari satu tahap dapat buka kedai dari satu hingga sekarang Alhamdulillah kita ada 7 lah. Datang ke Kuala Lumpur, berhijrah sebagai anak perantauan. Bagaimana dari segi perjalanan kerjaya tersebut sehingga sekarang ini sudah pun bergelar seorang usahawan yang berjaya. Jadi mungkin ada pengalaman jatuh bangun, pahit manis yang mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton. Kalau nak kata pengalaman tu memang panjanglah cerita dia kan. Memang onak duri yang kita lalui itu memang pahit dia tu memang banyak lah. Memang banyak yang mana kita tak ada rumah, kita tak ada makanan, kita tak mampu nak bayar bilik sewa kan. Tak ada transport, tak ada modal. Tapi disebabkan kita punya semangat, kita punya impian dan juga kita punya harapan nak ubah hidup kita sendiri, nak ubah kehidupan keluarga kita. So saya memulakan langkah yang pertama sekali adalah saya mencari kerja lah. Saya mulakan kerjaya dengan bekerja dulu. Banyaklah antara kerja-kerja yang saya lakukan. Contohnya saya pernah bekerja dekat Menara Kuala Lumpur sebagai customer service. Saya bekerja kedai makan. Saya bekerja dekat bank. Saya kerja banyak syarikat-syarikat swasta juga yang melibatkan mostly banyakkan sale lah, bahagian sale marketing kan. Untuk survive hidup saya. Supaya orang kata kat Kuala Lumpur ni kita tak meminta-minta, tapi untuk urus diri, untuk takbir diri kita tu boleh macam tu. Dan kebiasaannya apabila kita melalui satu zaman ataupun fasa yang sukar, kita akan lebih berhemah, maknanya dalam masa yang sama juga lebih belajar dan lebih kuat dan tabah menghadapi langkah yang seterusnya. Walaupun ujian sekecil pun dia akan dapat melaluinya dengan keadaan yang lebih mudah daripada orang yang tak melalui kesusahan. Dan bila mula detiknya pada tahun 2014 tadi bila mula detiknya langkah pertama itu membawa kepada kejayaan? Tahun bila tu? Saya datang ke Kuala Lumpur tahun 2014, tapi di antara 2014 ke 2017 tu saya bekerja. So perniagaan utama saya di dalam UKM, kafe dalam UKM pada tahun 2017. Yang menyebabkan saya ambil
kata apa, ambil inisiatif untuk buka kafe tu pun disebabkan saya time tu saya ada peluang kan. Kita dapat peluang tanpa saya fikir masalah. Maksudnya masalah tu tanpa saya fikir dulu modal, tanpa saya fikir dulu dari segi transport ke ataupun apa yang saya nak buat kan. Saya rasa tempat tu macam memberi satu ruang untuk saya ubah hidup saya. Dan daripada situ saya terus ambil, dan selepas itu baru saya fikir masalah. Masalah tu masalah macam mana nak cari duit, macam mana nak kembangkan ke, macam mana nak selesaikan apa modal ke semua kan. Selepas tu baru saya fikirkan. Yang penting saya rasa saya kena buat dulu. Macam tu. So 2017 lah bermulanya detik permulaan yang saya buka kafe pertama saya di dalam College UKM. Kafe di College UPM itu permulaannya lah kepada perniagaan yang dimiliki oleh Ashraf pada ketika ini. Ashraf, pastinya penonton tertanya juga, apakah bidang perniagaan yang diceburi oleh Ashraf pada ketika ini? Mungkin Ashraf boleh penjelaskan? Sekarang ni saya banyak menjalankan bisnes perniagaan F&B. Kita ada restoran, kita ada kafe, kita ada buat catering, dan juga kita adalah supply makanan untuk pihak-pihak government. Ya. Okey, adakah bidang F&B ni menjadi satu perkara yang pernah diimpikan sebelum itu, ataupun peluang yang diberikan tu yang macam seperti saya sebut tadi lah, ambil dulu, susah tu belakang cerita, tapi sebenarnya kecenderungan dan minat tu memang ke arah itu juga ke sebenarnya? Kalau ikutkan cerita, saya ni minat kereta. Minat kereta. Okay. Tapi kan, daripada dulu saya dah berangan. Saya kata, bila lah aku nak kaya, nak ada kereta kan. Orang kata berangan tu tak percuma. Kan? So saya daripada dulu pada kampung, pada kanak-kanak pun dah berangan nak ada kereta, nak ada satu kedai besar, nak ada, orang kata yelah, semua impian-impian tu kita dah berangan sejak kecil kan. So yang bila saya ambil kafe tu, saya rasa itu peluang saya permulaan. Saya kata macam saya fikir, masa tu saya baca Said Mukhtar Al-Bukhari sebagai contoh kan. Said Mukhtar Al-Bukhari pun permulaan dia bermula dengan makanan kan. Yang Jack Ma pun bermula dengan makanan. So saya rasa macam diorang ni bermula makanan yang boleh menyebabkan diorang ada bisnes diorang sekarang ni. Okey. Kalau kita intai di Instagram Ashraf kan, saya suka ada satu slogan yang dikongsikan, berjaya kerana kita, jatuh kerana kita. Mungkin ada kata-kata motivasi daripada Ashraf sendiri berdasarkan pengalaman Ashraf, jatuh bangun Ashraf selama ini kepada generasi belia di luar sana, khususnya jangan berputus asa untuk mengejar impian mereka. Bak kata pepatah, genggam bara biar sehingga menjadi api menjadi bara. Memang itu saya punya mindset lah. Saya punya mindset pada diri saya, berjaya pun kerana kita adalah gagal kerana kita. Berjaya kerana kita ni saya berprinsip macam mana kita membawa diri kita. Kalau kita membawa diri kita ke arah kebaikan, kita rasa membawa diri kita ke arah jalan yang betul, usaha yang betul, jalan yang betul, insya-Allah kita pasti menjadi orang yang berjaya. Tapi kalau kita menggunakan diri kita ke arah keburukan, kita menggunakan diri kita ke jalan yang salah, saya rasa benda itu yang akan merosakkan hidup kita, dan juga katalah kita lalai dengan kehidupan kita. Okey, baik. Dan kalau motivasinya di awal tadi adalah berkaitan dengan apa saja yang ada di depan, peluang yang ada harus diambil terlebih dahulu, dan ia perlu juga hadir dengan satu kecekalan yang sangat dalam. Sebab setengah orang bila dia melalui sabaran sedikit, dia dah tak boleh teruskan. Dan tak mungkin Cik Ashraf sendiri berada sampai ke tahap ini kalau tidak ada kecekalan tersebut. Dia macam mungkin kurang ada dalam generasi-generasi baru ni yang kalau ada sahaja cabaran sedikit, mereka mudah untuk berputus asa. Jadi mungkin ini juga dijadikan sebagai satu inspirasi kepada semua. Kenapa mereka jangan pernah putus asa. Never ever give up. Silakan. Betul. Pada pandangan saya dalam hidup ni satu je bagi saya. Kita kena jadi orang yang baik. Bukan maksud saya baik tu kita kena, maksudnya kalau dalam Islam ni kita kena jadi yang warang apa semua kan, tak ada. Bagi saya kita kena baik dengan circle kita semua. Kita kena ada jujur, kita kena orang kata jangan pernah menipu walaupun sekali, ataupun kita kata dalam kita, terutamanya dalam bisnes ni, jangan pernahlah kita orang kata tinggal belakang, menipu kan. Sebab benda-benda ni akan makan diri kita balik. Sebab saya berprinsip dalam bisnes ni, cuma saya rasa saya bertuah dalam hidup saya ni, saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu support saya, orang-orang yang selalu, terutama saya punya
keluarga, saya punya isteri, saya punya keluarga angkat saya yang banyak membantu saya, yang saya rasa macam bila saya down ataupun bila saya rasa ada masalah, selalunya diorang mereka lah yang selalu bagi balik moral support kat kita. Diorang selalulah yang macam memberi kita semangat. Diorang selalulah juga yang macam, Ashraf, you boleh buat. Ashraf, kalau dulu you tak ada apa-apa, sekarang you boleh buat, kenapa sekarang you rasa lemah kan? So bila kita mendengar benda-benda tu yang menyebabkan secara tidak langsungnya kita rasa semangat balik nak buat apa yang kita dah jalankan. Macam tu. So bila lagi satu, bila saya fikir balik, di bawah saya pun banyak tanggungan kan. Saya ada hampir dekat 50 ke 60 orang staff. So bila saya fikir benda tu, saya rasa macam saya bertanggungjawab untuk kekalkan benda tu, untuk terus lagi maju dan terus majulah. Wow, So, pastinya perancangan Ashraf untuk akan datang untuk menjadi lebih berjaya, Ashraf. Jadi apa antara impian Ashraf untuk jangka masa yang 10 tahun, 20 tahun selepas ini, Ashraf? Okeylah, bila cerita pasal benda ni, itu yang memang saya tengah merancang. Dengan merancang, insyaAllah saya kalau orang kata apa, tak ada halangan, kalau dengan izin Allah, apa yang saya impiankan adalah saya dapat membina satu legacy factory kilang pembukusan dan pembuatan makanan, yang mana kilang ni adalah pengumpul semua produk-produk makanan yang boleh kita pasarkan di dalam dan juga luar negara lah. Yang maksudnya kita ada semua, kita ada makanan tin ke, kita ada makanan berbungkus ke, kita ada makanan 3-in-1 ke, kita ada pelbagai lah. Maksudnya segala jenis makanan yang boleh kita proseskan dekat Malaysia dan kita boleh pasarkan ke luar negara. Dan juga ataupun produk luar negara kita boleh pasarkan di dalam negara menggunakan kita punya factory. Okey, baik. Kita sama-sama doakan moga segala impian dan juga cita-cita itu tercapai dan berjaya, insya-Allah, dan boleh memberi ruang dan juga peluang rezeki kepada yang lain juga yang sedang mencari pekerjaan. Okey. Bun, selamat maju jaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Ashraf Maidin Koti beli contoh kita berkongsi tentang inspirasi dari sekeping roti datang ke ibu kota Kuala Lumpur dengan hanya berbekalkan RM100 dan hari-hari kebanyakan masa makan roti saja. Itu dah inspirasi kisahnya. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Alhamdulillah, sama-sama. Ya. Alhamdulillah. So, pastinya cerita itu tadi memberi inspirasi dan juga motivasi khususnya kepada generasi belia bahawa tiada yang mustahil di dunia ini kan. Benar sangat tu. Jadi yang paling penting adalah dari segi aspek ketelusan, integriti, disiplin, dan yang utama adalah kalau dari segi Islam kita harus sentiasa mempunyai iman yang juga ketakwaan yang tinggi. Yang paling penting jujur dan telus. InsyaAllah. Dan sekarang ini Hani, kita nak bawa penonton untuk kita menyaksikan cerita pagi dari Sabah. Kita akan terus saja